Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang sebuah filem Fast and Furious 9, The Fast Saga. Wow, tiba-tiba meja Zaf penuh dengan barang-barang merchandise. Sebenarnya aku ada run contest dekat page Pure Pixel. So korang boleh pergi join contest untuk memenangi banyak gila merch, okay? Baju, wireless charger, wireless headphone, kemudian ada wallet, okay? Card wallet, dan juga ada string body bag. Okay, so yeah, korang boleh pergi dekat social media Pure Pixels, Facebook, Instagram dan juga Twitter untuk join contest merchandise ni. Okay, dah habis kita cakap pasal merchandise, kita cakap pasal filem pula. Oh my god. Alright, sebenarnya kita dah tahu Fast and Furious ni dah sampai ke filem yang ke-9. Memang dah berlarutan sangat dah ni, dah terlanjur panjang dia. Tahu, kau dia macam terlalu banyak sangat filem. Okay, honestly, for me, sepanjang aku tonton filem Fast and Furious, daripada first The Fast and Furious sampailah Fast 9 ni, I have an emotional connection with Tokyo Drift. Tokyo Drift was one of my favorite Fast and Furious. Okay, kita ada Sean Boswell. Kalau tak silap nama aku, nama dia Sean. Dan juga Twinkie kan. That was my favorite Fast movie lah. Okay, cuma apabila dia masuk ke Fast Furious 9 ni, kau faham tak? Aku tunggu untuk tengok filem ni selama beberapa bulan. Dan aku first time tengok pada hari semalam waktu premiere dekat Wang Utama. And I was like, holy shit, every reviews was on point. Sebab sebelum ni aku sentiasa lah tengok review-review daripada US semua kan. Banyak lah yang complain tentang Fast and Furious 9 ni. Kita tahu sebelum ni, okay, dalam Fast and Furious 7 dah nak masuk ke 8, dia dah melampaui batas dia akal tau. Dia dah out of this mind dah sebenarnya. Okay, cuma Fast and Furious 9 ni, they go beyond. Dia go beyond where dia go beyond sehingga aku rasa macam lepas ni diorang akan lawan dinosaur ke? Adakah diorang akan lawan alien ke? Diorang akan lawan benda-benda yang tahyul ke? Tiba-tiba ada naga daripada Shang-Chi muncul ke apa ke? Dia dah over exaggerate yang aku rasa macam ini dah bukan filem racing dah ni. Ini bukan, aku rasa diorang dah boleh tukar genre dah. Dia bukan racing ataupun action adventure. It most likely sci-fi ataupun ataupun action superhero ke apa. Yes, that's about it. Filem ni membuatkan Avengers tu looks logical. Aduh. Dulu aku sebenarnya Fast and Furious 9 ni aku tak adalah terlalu intrigue sangat nak tonton. Hari tu pun aku tak suka Fast 8 dan juga Hobbs and Shaw kan. Aku tak adalah minat sangat Fast 9 ni. Aku cuma suka yang awal-awal tu. Okay, yang pertama, yang kedua, Tokyo Drift. Okay, 4, 5, 6 tu dia okey lah. At least yang ketujuh tu adalah rasa macam menangis gila babi sebab Paul Walker dah tak ada. Tu je. Tapi selepas Paul Walker tak ada, dia terus jadi macam what? Apa ni? Aku dapat rasakan macam cerita ni diorang intentionally go beyond that. Sebab kalau diorang play safe, okay, diorang play safe di dalam dunia nyata ni, you don't get this kind of hype. Kau faham tak? Dia akan jadi slowly dim, slowly down sampai tiba-tiba seorang dah naik menyampah dengan franchise ni. Kita still menyampah filem tau, tapi orang tengok je filem ni. Kau faham tak? Dia macam It just a plain stupid film. Oh my god, dah lah aku promote merch semua ni kan, tapi at the same time aku bantai kat filem ni. Aku sebenarnya aku tak ada masalah. Okay, aku tengok semalam tu, aku redha. Walaupun aku rasa macam bodohnya. Bodoh. Banyak perkataan bodoh keluar daripada mulut aku. Daripada mula sampai habis 2 jam suku. Lama gila. Banyak gila benda pelik dan benda bodoh berlaku, tahu tak? Dom dah macam superhero, dah macam Captain America dah aku tengok. Cuma Captain America tu adalah luka-luka sikit, adalah cemur-cemur, ada kotor-kotor sikit, comot sikit. Ni tak. Ni lepas dia lompat daripada kereta tu, dia kereta apa, dia lori apa terlanggar kapal terbang tu meletup. Dia pula lompat pergi ke penjuru tanah tu, dan he was 100 perfect condition. Itu belum cerita dia. The physics was totally out. Kau ingat
Captain America punya shield tu dah didn't obey the laws of physics. Ni the whole film didn't obey the laws of physics at all. At 1 inch tak ada satu pun. Dia punya level karut tadi dah rasa macam selepas ni diorang bakal pergi ke luar angkasa untuk melawan alien yang bakal invade dunia. Walaupun cerita ni teruk, dia punya benda-benda apa karut marut tu memang over exaggerate lah. Tapi sebenarnya masa opening filem ni, kalau korang tengok filem Fast and Furious 9 ni dekat IMAX Hall, korang boleh dapat tengok a sneak preview of Jurassic World Dominion. Filem tu bakal keluar tahun depan. Tapi tahun depan ke 2 tahun depan. Tapi kau dapat tengok the beauty of the dinosaur semua tu lah dekat dalam preview IMAX kan. Bila aku sebut Dominion tu, tiba-tiba aku teringat, adakah lepas ni Dom akan melawan dinosaur pula daripada Jurassic World? There's no denying it. Dia macam it's possible sebab by Fast and Furious 9 ni pun diorang dah keluar angkasa. Aku ingatkan dalam trailer tu yang diorang terbang ke angkasa itu mungkin post credit scene ke pada penghujung-hujung filem. It was part of the film. It was part of the plot. Yang sebenarnya aku rasa macam tak perlu pun, tapi oh my god. Kau bayangkan kereta diikatkan dengan jet rocket pergi ke luar angkasa. Itulah dia Fast and Furious 9. That's how go beyond that level punya kind of film. It's just plain stupid. Bila aku tengok filem ni, aku teringat dekat cerita-cerita Melayu, cerita-cerita tempatan sampah yang aku pernah tengok selama ni tau. Dia jadi macam, korang suka terkejut dia dengan filem ni. Inilah filem-filem sampah Malaysia. Macam ni lah rupa dia. Cuma beza dia, production value dia tinggi lah. Aku rasa beratus million orang buat filem ni kan. But anyway, ada satu, walaupun aku duk gelak kutuk filem ni, aku sebenarnya rasa geram sebenarnya. Aku sangat geram sebenarnya of the decision making of returning Han, and how does he return tu memang aku rasa macam fuck. Tokyo Drift was nothing. Kau jadi macam kau rasa macam kau ditipu selama ni, yang kau rasa macam babi lah. Yang kita menangis ke atas kehilangan dia, yang diorang ada funeral pada Fast 7. Semua benda ni is bullshit. Benda tu dia seolah-olah macam melenyapkan Tokyo Drift. Ada dua sebab. Satu yang Han. Second, watak Sean sebenarnya dikembalikan di dalam Fast and Furious 9. Dia hanya muncul kat dalam trailer sekejap je. Dan dalam filem ni pun dia hampir dalam side character lah. Dia bukan main, tapi dia bukan cameo juga. Dia bukan muncul sekejap sangat. Dia ada dalam story, cuma dia bukan main actor lah. Watak Sean dan juga Twinkie, sebenarnya aku suka tau dalam Tokyo Drift. Apabila diorang kembalikan watak ni, watak dia dah tak nampak macam Sean dan Twinkie. Dia dah jadi macam watak lain. Macam seolah-olah homeless yang psycho. Homeless yang percaya tentang konspirasi. Dia jadi watak macam tu. Dia watak yang homeless, yang konspirasi punya teori. Dan konspirasi teori yang diorang join ni, cult yang diorang join ni adalah rocket science. What in the actual fuck? What? Apa benda ni? Kenapa watak Sean Boswell yang merupakan Drift King pada Tokyo Drift, sembuh-sembuh aku cakap ni, dulu, sekarang ni diorang dah tukar. Diorang, oh fuck. Aku sewaktu Fast and Furious 7, kalau tak silap aku, waktu tersebut Paul Walker meninggal dan watak dia tergantung kat situ lah. Dia tak ada sambungan ke apa lepas tu kan. So aku mengharapkan, mungkinlah diorang pandang watak yang dilainkan oleh yang merupakan Sean Boswell ni, diorang cubalah cucuk pelan-pelan supaya menggantikan the main watak of Brian kan. Tapi diorang kembalikan watak tu tapi cara lain. Oh my god, it's such a waste of talent yang datangnya daripada sebuah filem yang aku rasa ramai gila favorite Tokyo Drift tu. Soundtrack terbaik, filem terbaik, lakonan terbaik. Tak ada, Sean Boswell tu tak adalah wow sangat, tapi okey lah untuk first time try out dia apa kan. Tapi the action was memang best untuk the first film of Tokyo Drift. But kembalikan watak Sean ke dalam Fast and Furious 9 ni was the peak of my fuck this film. Dia jadi macam babi lah dia orang ni. Memang bodoh lah. Rugi karakter dalam Tokyo Drift. They didn't just do justice to Han. They didn't do justice to Sean. It just
kau rasa macam Tokyo Drift tu jadi a singular movie yang tak ada kena-mengena lah dengan Fast and Furious saga ni? Macam tak yalah nak related lah. Sebab macam bangang tu, tahu tak? Macam rugi je. Baik aku tengok Fast and Furious tu je. Fast and Furious Tokyo Drift tu je. Tak payah nak related tu other punya sequel ke apa ke, tak ada. It's fucked up, man. Macam babi. Macam kau letak tai, kau pergi letak dekat Tokyo Drift macam tu. Macam babi betul lah. Itu paling aku marah lah. Sebenarnya aku tak kisah sangat kau nak pergi jadi superhuman ke. Kau tembak si Tyrese Gibson berpuluh kali dan dia tak ada sedikit calar ke apa ke. Dan the funny thing about Tyrese Gibson punya character was, dia address that unconventional perkara yang berlaku di dalam filem Fast and Furious lama ni, okay? Kenapa tembak-tembak hero tak pernah kena? Lepas tu macam mana dia orang boleh hidup lagi sampai sekarang? Adakah dia orang ni invincible? They address that, but there's no solution to it. Dia tiba-tiba dia tanya tu je. Dia kononnya nak menampakkan bahawa karakter-karakter ni semua tahu tentang this illogical things yang happening in this film. Cuma dia orang tak address why. Dia tak ada cakap. Dia just bagi tahu je. Itu je. Dia kononnya nak memahami penonton, tapi at the same time you didn't give any reasons. Aku rasa macam mungkin aku ni minor kot. Aku ni bukan fan tegar Fast and Furious, dan mungkin diorang betul-betul dengar, sebab dalam interview diorang semua memang mostly diorang dengar cakap penonton. Diorang bagi apa yang penonton nak. Tapi sejujurnya selepas aku tengok Fast and Furious 9 ni, dia dah jadi macam, are you sure about that? It doesn't seem like that. It just seems like kau hanya nak memerah susu tu sampai sehingga kau ada penamat yang kau rasa kau dah tak boleh nak go on. Tu je. Sebab Fast and Furious 9 ni aku merasakan macam, okay, aku nak watak Han kembali, aku nak watak Sean kembali. Okay, aku tiba-tiba nak John Cena join the group. Okay, kita kembalikan watak Cypher. Okay, kita nak semua ni. Okay, jalan cerita apa kita nak buat? Apa nak buat? Okay, kita reverse balik. Kita buat Cypher 2.0. Jadilah this magnetic machine yang boleh control. The method, the modus operandi untuk this film is actually the same for the past few films. Sama je. Dia just repeat the same thing. Yang bezanya device, character, jalan cerita sama. The flow of it, diorang pergi ke sana ke sini tu sama je. Dia perlu aku tengok cerita ni. Aduh. This is by far the worst Fast and Furious. At least Fast 7 aku nak tengok berpuluh kali ke, sebab ada Sean ada Paul Walker. Tapi yang dah menjadi 8 Hobbs and Shaw dan 9 ni, totally sekali aku tengok, itulah the first and the last aku tengok. Honestly, kalau aku sebagai seorang fan tegar Fast and Furious kan, dan aku waited for this long, beberapa bulan untuk tengok di Pawagam, okay, tak ada nak tengok cetak rompak ke apa, tak ada. Dan pergi tengok pada waktu sekarang ni, I do feel, what the fuck sial aku tunggu untuk ni. Benda tu lah, aku jadi macam, oh my god, it's just a plain dull movie that exaggerate that out of this mind. Aku faham ada je ramai orang kat luar sana enjoy menonton filem ni yang the action scene dia punya CGI dia punya kereta meletup-letup kebabom semua tu. Memang ada ramai orang suka yang benda-benda macam tu. But at the same time, kita tak boleh nak neglect this kind of errors dan yang terlalu over the edge sangat. Kita tak boleh nak diamkan benda ni. Benda tu jadi macam, adakah betul korang nak filem yang korang sayangi ni go on that level? Contoh Jason Voorhees, okay? Kenapa filem tu boleh flop sekarang was diorang taken it towards all beyond the great grief ke apa ke, beyond that. Contoh macam Jason, dia bawa pergi Jason X pergi ke luar angkasa. At least jalan cerita dia okey lah, logik lah juga kan, fast forward in the future. Tapi aku tak tahulah, aku harap lepas ni tolonglah jangan masin mulut aku ni. Sudah tiba-tiba tahun Fast 10 dia lawan dinosaur ke, dia pergi ke luar angkasa lawan alien ke apa ke. Oh my god. Anyway, Fast and Furious 9. Mungkin aku ni antara orang-orang yang tak berpuas hati menonton filem ni. Mungkin ramai kot kat luar sana memang enjoy filem ni. Mana tahu kan? Mana tahu. So, rating aku untuk Fast and Furious 9, this is by far the first film yang mendapat rating below dan star untuk Fast and Furious punya saga, untuk the whole franchise. Fast and Furious 9 mendapat rating sebanyak 1.5
shit. Okay, bukan star, shit. So yeah, dah lama aku tak dapat filem luar negara yang ada shit macam ni. Anyway, apa pandangan you guys tentang filem Fast and Furious ni? Mungkin aku seorang je yang fikir macam ni. Mungkin korang semua suka filem-filem yang macam ni. Dan kalau korang suka ataupun korang tak suka juga filem ni, korang pergi dekat zafvlog.com, korang boleh klik dekat poster Fast and Furious 9 dan korang boleh review dan juga rating kat situ. Okay? Setiap rating korang akan dikumpulkan menjadi satu point. Jadilah satu penanda aras untuk orang-orang lain untuk tengok adakah filem ni betul-betul best ataupun tidak. Okay? So, apa pandangan you guys tentang filem Fast and Furious 9 ni? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you.